Assalamualaikum, saya Zulaika, wakil daripada kumpulan 10. Nama kumpulan kami ialah Totally Spice. Tajuk untuk kumpulan kami ialah Mixed Design ataupun reka bentuk campuran. Apa itu Mixed Design? Sebelum kita boleh memahami Mixed Design, perlu kita dahulu fahami reka bentuk between subjects dan reka bentuk within subject. Ini adalah kerana mixed design ialah actually gabungan antara between subject dan within subject, ialah gabungan antara dua reka bentuk ini. Untuk kita fahami reka bentuk ini adalah dengan menggunakan contoh eksperimen yang mengkaji subjek berapa ramai orang ataupun subjek yang mana lebih cenderung untuk mengambil risiko. Dan kita akan menilai dengan berapa ramai subjek yang meniup belon sehingga meletup. Okay, untuk between subjek, kita klasifikasikan kepada dua kumpulan mengikut jantina. Untuk kumpulan satu ialah kumpulan berjantina perempuan dan kumpulan dua berjantina lelaki. So, soalan dia untuk eksperimen ini ialah meniup belon paling besar dalam masa 60 saat adalah pemenang. So, kita mempunyai 10 orang subjek berjantina perempuan dan 10 orang berjantina lelaki. Apa yang kita akan nilai ialah jumlah subjek bagi setiap jantina yang meniup belon sampai meletup. Untuk within subject, kita akan gunakan 10 orang subjek sahaja, tidak mengira jantina, dan menggunakan subjek yang sama untuk dua situasi yang berbeza. So, soalan ini ialah meniup belon paling besar dalam masa 60 saat apabila ganjaran ditawarkan. So, kita nak tengok berapa ramai subjek yang akan mengambil risiko apabila terdapat ganjaran yang ditawarkan. Okay, untuk situasi pertama, kita akan kira jumlah subjek meniup belon hingga meletup. Untuk situasi kedua, jumlah subjek meniup belon hingga meletup apabila ganjaran ditawarkan. Situasi pertama, 10 orang subjek. Kita tidak klasifikasikan mereka dalam kumpulan jantina. Kita menggunakan subjek yang sama, 10 orang yang sama untuk situasi kedua, dan pemboleh ubah yang kita tambah dalam situasi kedua ialah kita menambahkan ganjaran. Dan kita akan tengok ada beza tak? Adakah meningkat orang yang akan mengambil risiko ataupun akan berkurang? Ataupun sebenarnya sama je. So, untuk mixed design, seperti kita awal tadi saya cakap, gabungan antara between subject dan within subject. So, untuk between subject, kita akan ada jantina perempuan dan jantina lelaki. Situasi pertama, jumlah subjek bagi setiap jantina yang meniup belon sampai meletup. Normal. Untuk situasi kedua, kita menggunakan subjek yang sama dalam situasi pertama tadi untuk situasi kedua. Dan kita akan kira jumlah subjek bagi setiap jantina yang meniup belon hingga meletup apabila ganjaran ditawarkan. So, kita akan mempunyai dua kumpulan jantina, perempuan dan lelaki. In total, kita akan ada 20 orang subjek, 10 perempuan dan 10 lelaki. Ini untuk situasi pertama. Dan untuk situasi kedua, menggunakan subjek yang sama, 10 perempuan dan 10 lelaki. Dan pemboleh ubah di sini yang ditambahkan ialah ganjaran. Okey. So, untuk kita buat perbandingan daripada contoh eksperimen tadi, untuk between subject kita akan ada dua set data, iaitu set data perempuan. Daripada 10 orang perempuan, berapa ramai yang akan mengambil risiko sehingga meniup belon sampai meletup. Dan berapa ramai pula lelaki daripada 10 orang subjek itu yang akan meletupkan belon mereka. Untuk within subject, kita tidak klasifikasikan mengikut jantina. Ada 10 orang sebenarnya, walaupun kat sini 8, tapi kita ada 10 orang. Pertama, kita akan menilai berapa ramai yang akan meniup belon sehingga meletup. Dan untuk situasi kedua, menggunakan subjek yang sama dengan penambahan ganjaran
berapa ramai yang akan meniup belon sampai meletup. So, kita akan ada 2 set data juga. Untuk mixed design, kita akan ada 1, 2, 3 dan 4 set data. Set data pertama, berapa ramai perempuan, daripada 10 orang perempuan, berapa ramai yang akan meletupkan belon mereka. Lelaki, berapa ramai yang akan meletupkan belon mereka daripada 10 orang. Dan untuk set ketiga dan keempat, menggunakan subjek yang sama, tetapi ada penambahan ganjaran. Berapa ramai yang akan meletupkan, mengambil risiko untuk meletupkan belon mereka. So, basically mixed design adalah 2 atau lebih jenis pemboleh ubah bebas independent variables, di mana sekurang-kurangnya satu adalah faktor dalam subjek iaitu within subjects, dan sekurang-kurangnya satu adalah faktor antara kumpulan iaitu between subjects. Apa kelebihan mixed design? Okay, untuk between subjects dan within subjects, mereka mempunyai kelebihan tersendiri. Dan bila kita menggunakan mixed design, kita akan mendapatkan faedah, kedua-dua faedah dalam daripada perbandingan dalaman iaitu within subject, dan kelebihan daripada perbandingan antara iaitu between subjects. So mixed design offer both advantages. Mixed design juga akan memberikan kesenangan kepada pengkaji. Mengapa? Kerana apabila kita setelah mendapat set data, data kita tu lebih detail dan ia menyebabkan kita lebih mudah untuk membuat analisis dan membuat kesimpulan ataupun mendapatkan hasil kajian. Dan ia lebih berhemah kerana mengurangkan risiko daripada subjek untuk mendapat tahu hipotesis. Ini adalah kerana apabila kita buat within subjects, kita akan menggunakan subjek yang sama untuk situasi yang berbeza. Itu repeated measure. So, akan ada setengah subjek yang somehow dia boleh dapat tahu, dapat dia idea apa hipotesis yang pengkaji inginkan. Jadi ini akan menyebabkan dia akan affect the results ke hasil kajian tersebut, hasil eksperimen tersebut. Soalan untuk anda, siapa yang mengambil risiko untuk mendapatkan belon terbesar? Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.